Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Muhammad Mohsin Muhammad Said dan semua. Kami dari kumpulan 2 dengan tajuk Keeping a Dream Diary. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Bernama Feliciana Fuzarin Hamdan dengan nombor metrik A183855. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Nabilah binti Nizamuddin dengan nombor metrik A183861. Hai, nama diberi Farhana Jua binti Ikhwan dengan nombor metrik A182678. Hai, nama saya Wan Nur Liana binti Wan Zain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azli Najmi bin Zulkifli, nombor metrik A161786. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Izzati binti Afandi, nombor kad metrik A182846. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Raja Muhammad Faiz bin Abdul Syukur, bernombor kad metrik A180047. Baiklah, bagi meneruskan pembentangan kami, saya akan memperkenalkan tajuk kami iaitu Keeping a Dream Diary. Dalam bahasa Malaysianya pula, ia adalah jurnal mimpi ataupun juga dikenali sebagai buku harian mimpi, adalah sesebuah catatan, dokumen atau apa jenis buku yang di mana seseorang individu itu mencatat atau merekod mimpi yang dialaminya. Dengan menyimpan jurnal mimpi, ini akan meningkatkan kreativiti kita. Rakan-rakan saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang kelebihan-kelebihan menyimpan jurnal mimpi. Saya akan menerangkan tentang bagaimanakah teknik kreatif Keeping a Dream Diary ini berfungsi. Yang pertama sekali, kita perlu sediakan satu jurnal mimpi yang khas. Jurnal mimpi ni boleh jadi apa-apa jenis buku pun, asalkan buku itu menarik dan mudah untuk kita catat tentang mimpi kita. Yang paling penting, kita kena asingkan jurnal mimpi ni daripada jurnal harian, kerana dalam jurnal mimpi ni kita nak fokus terhadap mimpi sahaja semata-mata. Kita juga digalakkan untuk menyimpan jurnal mimpi ini di tempat yang mudah dicapai, contohnya di tepi katil, supaya dapat mengurangkan pergerakan apabila bangun daripada tidur. Yang kedua, kita perlu menetapkan niat untuk mengingat dan mengembara dalam mimpi kita. Niat adalah perkara yang paling penting sebelum kita memulakan sesuatu. Jadi sebelum tidur tu kita boleh niat untuk mengingat dan belajar daripada mimpi kita. Bila kita ada niat macam ni, secara tak langsung ia dapat meningkatkan motivasi diri kita dan juga semangat kita untuk terus ingat, belajar dan memperoleh manfaat daripada mimpi kita sendiri. Yang ketiga, kita perlu mencuba banyak cara untuk mencatat jurnal mimpi. Step ni adalah penting untuk beginners kenal pasti cara mana yang terbaik dan sesuai dengan diri mereka. Ia sangat penting untuk kita lakukan sesuatu perkara dengan cara yang terbaik dan sesuai dengan diri kita supaya kita dapat merasai keseronokan dan tidak rasa terbeban apabila melakukan sesuatu perkara tersebut. Jadi, ada banyak cara untuk kita catat jurnal mimpi sebenarnya. Selain daripada menulis dalam jurnal mimpi, kita boleh melukis gambaran mimpi ataupun merakam suara yang menceritakan tentang mimpi kita. Ada lagi cara-cara lain yang kita boleh explore dan kenal pasti yang manakah cara terbaik dan sesuai dengan diri kita sendiri. Yang keempat, kita boleh mengurangkan pergerakan ataupun kekal pegun apabila bangun daripada tidur. Tujuannya adalah untuk memberi masa kepada otak kita memproses ataupun recall semula peristiwa yang terjadi dalam mimpi kita. Kita perlu mengelakkan pergerakan yang mendadak kerana pergerakan mendadak boleh menyebabkan blinding forgetfulness, iaitu keadaan di mana kita lupa segalanya tentang mimpi kita. Jadi, apa yang kita boleh buat untuk mengelakkan blinding forgetfulness ni daripada terjadi ialah kita boleh bergerak secara perlahan-lahan untuk ambil jurnal mimpi kita, catat tentang mimpi kita dan berikan tajuk kepada mimpi supaya kita dapat mengingat dengan lebih efektif. Sekian sahaja daripada saya. Kita akan teruskan dengan pembentang seterusnya. Hai, izinkan saya untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Seterusnya, bandingkan mimpi kita dengan kehidupan di dunia nyata. Kita perlulah membawa jurnal mimpi kita semasa melakukan aktiviti-aktiviti harian dan rumuskan secara ringkas apa yang berlaku pada hari tersebut setiap hari. Pada keesokan paginya pula, kita perlulah menulis tentang apa yang dimimpikan malam itu di dalam jurnal mimpi kita. Ia juga boleh dijadikan sebagai clue tentang mengapa sesuatu elemen itu muncul, dan elemen-elemen itu mungkin dalam bentuk individu, tempat, masa dan kejadian.
ia juga boleh mempengaruhi perasaan dan pemikiran seseorang, dan ia penting untuk kita memperhatikan perincian dan emosi yang paling jelas. Sekiranya boleh, cuba ingat setiap butiran mimpi kita supaya mudah untuk kita mengaitkannya di kehidupan yang nyata. Selain itu, kita perlulah mencari pola atau pattern akan mimpi yang kita alami. Kita boleh dedahkan apa yang kita sedang berfikir secara tidak sedar atau lebih dikenali dengan subconscious thinking. Kita juga hendaklah menganalisis dan mencari akan elemen-elemen yang muncul secara kerap di dalam mimpi kita. Sebagai contoh, ianya berlaku di tempat atau masa yang sama ataupun dengan orang yang sama. Akhir sekali, kita perlulah mengkongsikan mimpi kita dengan orang yang kita percaya. Hal ini kerana ianya sebagai salah satu cara untuk kita mengingat tentang mimpi-mimpi kita. Tambahan pula, kita mungkin akan menceritakan mimpi kita itu secara lisan dan membolehkan muscle memory kita untuk mudah menghafalnya. Sekian sahaja daripada saya teruskan pembincangan ini dengan pembentang yang seterusnya. Baik, kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu kelebihan-kelebihan menulis jurnal mimpi. Kelebihan yang pertama adalah mengurangkan stres. Kita dapat pulihkan diri dan berasa tenang apabila membuat refleksi tentang sesuatu mimpi terhadap diri kita. Seterusnya, kita dapat melalui isu-isu yang tidak biasa dalam kehidupan sebenar dalam mimpi kita. Kajian menunjukkan bahawa menulis jurnal mimpi dapat meningkatkan kesihatan fizikal secara keseluruhan, menguatkan sistem imun dan melambatkan proses penuaan. Baik, kelebihan yang kedua adalah meningkatkan kreativiti. Yang pertama adalah memahami bahagian otak yang tidak boleh dikawal. Yang kedua, sedar tentang potensi imajinasi yang belum kita lalui. Yang ketiga, dapat membantu menjana pemikiran serta idea yang baru. Dengan mengingati kembali mimpi kita dapat meningkatkan keunikan kreativiti pemikiran kita, kerana apabila kita bermimpi, kita semua akan berfikir dengan lebih kreatif. Kelebihan yang ketiga adalah membantu menyelesaikan masalah. Jurnal mimpi bukan sahaja menguatkan kreativiti otak kanan, malah menguatkan kekuatan berfikir logik dari otak kiri kita. Contohnya, University of Lübeck in Germany menunjukkan bahawa keupayaan belajar untuk menyelesaikan masalah matematik yang rumit bertambah baik apabila mereka mendapat 8 jam tidur selepas percubaan pertama gagal. Ini bermaksud mimpi membantu kita untuk berfikir di luar kotak dan membantu menghubungkan beberapa pemikiran yang kompleks. Kelebihan yang terakhir adalah membantu belajar dari kesilapan. Ini akan membantu kita untuk melihat pattern dan mengesan corak tingkah laku dalam kehidupan sebenar kita. Yang kedua, jurnal mimpi membantu kita memahami perasaan sendiri dan dapat melihat perspektif mengenai perkara-perkara yang tidak jelas. Yang terakhir adalah jurnal mimpi membantu kita untuk menangkap imej sporadik dan tanggapan yang sering tidak masuk akal, kerana semakin banyak mimpi yang kita cuba ingat dan kita cuba kaitkan dengan imajinasi kita, semakin masuk akal sesuatu tanggapan itu. Itu saja. Baik, kita pergi ke slide yang seterusnya. Kita teruskan dengan contoh-contoh penulisan jurnal mimpi yang dapat dijadikan inspirasi. Ketiga-tiga individu ni telah menulis jurnal mimpi mereka secara terbuka, iaitu di laman sesawang yang dapat diakses semua orang. Yang pertama ialah jurnal mimpi John Du Bois. John Du Bois merupakan seorang software engineer. Jurnal beliau disusun mengikut tarikh dan tema. Kita dapat lihat dalam gambar ni, terdapat 6 tema, antaranya ialah konflik, threat, fun dan fantasy. John juga memberi tajuk kepada mimpi-mimpi beliau. Seterusnya ialah Andy Zaitsev. Andy merekodkan mimpi beliau selama 10 tahun. Mimpi-mimpi beliau tidak tersusun, tetapi beliau telah mengasingkan melalui lucid dan non-lucid dreams. Lucid dreams ni bermaksud kita sedar bahawa kita sedang bermimpi dan kita dapat mengawal mimpi tersebut. Akhir sekali ialah Rob Vincent. Rob Vincent merupakan seorang penulis dan pereka cipta. Apa yang menarik tentang jurnal mimpi Rob Vincent ialah beliau merekodkan perasaannya setiap kali bermimpi. Ini dapat membantu untuk melihat kaitan antara emosi dan mimpi. Mimpi-mimpi yang direkodkan oleh ketiga-tiga individu ni sangat menarik dan sebagai pembaca kita juga dapat meningkatkan kreativiti dan mimpi-mimpi ni dapat dijadikan inspirasi untuk melahirkan idea-idea kreatif pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya.
Sekarang saya akan memperkenalkan anda kepada beberapa medium atau platform untuk anda merekodkan mimpi-mimpi yang anda alami dengan mudah. Yang pertamanya, buku secara fizikal di mana anda mencatat mimpi anda dengan mata pena. Dan yang kedua, melalui aplikasi yang boleh dimuat turun di dalam telefon anda. Di antara berpuluh-puluhan aplikasi yang ada, saya hanya akan menyatakan 3 daripada mereka, iaitu Lucidity, Dream Ultimate Journal dan juga Penzu. Untuk penjelasan ciri-ciri istimewa setiap aplikasi telah saya sertakan di dalam video yang akan anda lihat selepas ini. Selesai saja menonton video 3 aplikasi mimpi yang tersebut, kita akan mendengar penjelasan daripada pembentang yang seterusnya. Okey, kita nak ceritakan tentang fakta menarik. Yang pertama, macam yang kita tahu, dengan cara simpan dream journal ni dapat meningkatkan kreativiti. So sebenarnya dalam bidang industri banyak karya-karya yang telah dapat inspirasi daripada mimpi. So antaranya yang boleh saya bagi contoh, yang pertama lagu berjudul Yesterday karya The Beatles. Yang kedua, buku Frankenstein karya Mary Shelley, dan yang ketiga filem Inception oleh Christopher Nolan. Okey, fakta menarik kedua saya nak ceritakan tentang onirologi. Menurut kajian ataupun jurnal yang berkaitan dengan mimpi ni, dia ada satu istilah yang dinamakan sebagai onirologi. Maksud onirologi ni berasal daripada perkataan bahasa Yunani, daripada perkataan oniros yang bermaksud mimpi. Logi itu adalah satu kajian, bidang kajian. Okey, maksud penuh nak cerita pasal onirologi ni, maksud dia satu cabang sains yang mengkaji tentang mimpi manusia dan tafsirannya. Dan disiplin sains onirologi ni dia ada 3 elemen, dia merangkumi 3 elemen. Yang pertama, elemen psikologi, yang kedua ilmu saraf, dan yang ketiga sastra. Sebagai penutup, saya akan membuat rumusan tentang apa yang kami sudah bentangkan. Jurnal mimpi ini boleh dilakukan dengan menyediakan jurnal yang khas, tetapkan niat untuk mengingati mimpi selepas bangun nanti, dan apabila sedar daripada tidur, hendaklah mengurangkan pergerakan, dan seorang itu juga haruslah dapat membandingkan yang nyata dengan yang mimpi. Dan terakhir sekali adalah dengan menceritakan mimpinya dengan orang lain. Selain itu, jurnal mimpi juga dapat mendatangkan banyak kelebihan seperti meningkatkan kreativiti, mengurangkan stres, dan dapat membantu menyelesaikan masalah harian. Terdapat juga orang-orang ternama yang ada menyimpan jurnal mimpi seperti Rob Vincent, Andy Skytzeff, dan John Du Bois. Sekian daripada itu, pembentangan kami pada hari ini dengan tajuk Keeping a Dream Diary. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.